Assalamualaikum, hai kamu semua. Apakah itu feminisme? Mari kita lihat pandangan dalam buku-buku ilmiah, dalam buku Encyclopedia of Feminism, bahasa Inggerisnya Feminism, yang berasal daripada bahasa Latin iaitu femina, bermaksud woman atau perempuan. Okey, buku ini sebenarnya bercakap tentang having the qualities of females. Ianya merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan yang menggantikan womanist pada tahun 1980-an. Bagi Bassin dan Knight, dalam buku mereka mendefinisikan tentang feminisme sebagai suatu kesedaran akan penindasan dan juga pemerasan terhadap perempuan di kalangan masyarakat, tempat kerja dan juga keluarga, serta tindakan segera oleh perempuan dan lelaki untuk mengubah kesedaran tersebut. Feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kebebasan perempuan untuk memilih dalam menguruskan tentang kehidupan dan tubuh mereka. Itu dalam buku ini pula dari Alice Rossi, ini tertulis feminisme ialah memiliki erti sifat keperempuanan sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketakadilan posisi perempuan berbanding laki-laki di kalangan masyarakat. Akibat persepsi ini, pengasingan dan menemukan formula penyataraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia, iaitu human being. Selepas itu, Maggie Home dalam bukunya Dictionary of Feminist Theories menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan kerana yang ada dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahawa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis jantina mereka. Pemikiran Kamala Bassin dan Niraj Seidhan terhadap feminisme mula memiliki alasan kuat sebab keduanya menyaksikan banyak perempuan tertindas. Sebahagian dari itu, mereka mengalami ancaman secara langsung dengan penindasan terhadap dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap egois dan sikap belagak laki-laki, mungkin oleh pandangan bahawa perempuan adalah objek seks. Dengan demikian, feminisme kini bukan lagi sekadar ideologi dan kepercayaan semata-mata, tetapi sesuatu ajakan untuk bertindak atau gerakan pembebasan. Sekian dari saya definisi bagi feminisme. Bye! Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ika Kimila binti Amin Mahmud dan hari ini saya akan membentangkan topik bertajuk ciri-ciri ideologi feminisme. Yang pertama, kita ada kesaksamaan. Ciri utama feminisme ialah kesaksamaan. Feminisme bermaksud golongan wanita yang menginginkan sesuatu yang sama untuk kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan wanita. Feminisme tidak juga mengisytiharkan mereka lebih berkuasa daripada lelaki. Feminisme hanya bermaksud menginginkan kesaksamaan, kesamarataan, kesetaraan, tidak mengira jantina. Seterusnya ialah memperjuangkan hak asasi wanita. Hak asasi wanita lebih menumpukan kepada hak untuk semua. Hak ini merupakan hak kebebasan yang asas, seperti tiada diskriminasi terhadap bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama dan fahaman politik. Tambahan pula, mengubah pandangan terhadap wanita untuk dispesifikasi. Ia adalah langkah untuk mengubah cara, pandangan dan pemikiran lelaki terhadap wanita. Hal ini kerana wanita sering dipandang rendah darjat mereka oleh akibat kemampuan wanita melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, setiap pihak perlu mengubah cara pandangan dan berfikiran lebih terbuka dalam menilai kemampuan wanita. Selain itu, mempertahankan hak wanita. Kita boleh mempertahankan hak wanita dengan menghapuskan semua bentuk keganasan terhadap wanita di ruang awam dan peribadi.
termasuk pemerdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta eksploitasi yang lain. Selain itu, kita dapat mempertahankan hak wanita dengan menghapuskan semua amalan yang memudaratkan seperti perkahwinan kanak-kanak, perkahwinan awal dan paksa. Akhir sekali, ialah memperjuangkan hak kesemarataan sosial, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender mampu menguatkan suatu negara dari pelbagai sisi seperti politik, sosial dan ekonomi. Wanita juga menginginkan peluang yang sama bagi wanita untuk memimpin di semua peringkat bagi membuat keputusan seperti bersuara dan menyertai dalam kehidupan politik, ekonomi dan komuniti. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Mia Manisha binti Amir Mahmud dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang impak dan kesan feminisme. Yang pertama, menghapuskan diskriminasi terhadap wanita di sektor tertentu seperti sosial budaya, ekonomi dan politik. Kini, semakin ramai wanita yang mampu untuk melebarkan sayap dan mula mengambil alih kerjaya sebagai ketua dalam bidang-bidang seperti budaya, ekonomi dan politik. Ramai wanita semakin berjaya dalam bidang keusahawanan dan menempa nama di persada dunia. Sebagai contoh, Niloufar. Niloufar ialah pengasas Neloufar, iaitu jenama tudung dan pakaian-pakaian untuk wanita muslimah yang sudah berada di pasaran antarabangsa. Selain itu, dalam bidang politik pula, ramai ahli-ahli politik kini adalah di kalangan wanita. Sebagai contoh, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang kini menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Yang kedua, melindungi wanita daripada penderaan dan gangguan fizikal dan emosi. Seperti mana yang kita tahu, wanita ini bersifat lemah lembut dan tidak mempunyai kudrat sebanyak orang lelaki. Perlindungan terhadap wanita haruslah diterapkan dalam semua lapisan masyarakat untuk mengelakkan penderaan dan keganasan secara mental dan fizikal terhadap wanita. Sebagai contoh yang terdekat adalah keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga kerap terjadi kepada pasangan yang sudah berkahwin di mana suami akan melepaskan marahnya kepada isteri dengan cara kekerasan seperti memukul, menendang atau menampar sehingga menyebabkan kecederaan. Wanita ini bersifat lemah, namun kita hendaklah tidak memandang rendah terhadap kelemahan mereka. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah memberikan perhatian dan tidak membiarkan mereka merasa tiada pendamping atau tidak mendapat sokongan daripada sesiapa pun. Seterusnya, yang ketiga, menetapkan 30% untuk wanita dilantik ke jawatan tinggi termasuk ahli lembaga korporat. Pelantikan wanita ke jawatan tinggi ini adalah bukan untuk melantik golongan wanita sewenang-wenangnya untuk memenuhi kuota, namun ia adalah bertujuan untuk melantik golongan wanita yang berkaliber dan berkemampuan dalam sesuatu organisasi. Penglibatan 30% wanita dalam jawatan-jawatan tinggi ini boleh dijadikan penanda aras penting dalam pembangunan negara. Yang keempat, kita ada memberi cuti bersalin yang mencukupi untuk wanita yang bekerja dan cuti khas untuk suami pekerja wanita yang bersalin. Mengikut Akta Kerja 1995, wanita yang bekerja layak untuk mendapat cuti bersalin mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan atau majikan hendaklah memberi satu cuti khas kepada suami ketika isteri sedang bersalin untuk memberikan sokongan kepada mereka. Ini sedikit sebanyak membantu dalam perkembangan moral isteri-isteri mereka agar mereka tidak rasa disisih dan mendapat sokongan daripada suami mereka. Yang kelima, kita ada menyediakan kemudahan dan infrastruktur, latihan dan kemahiran di tempat kerja untuk meningkatkan pencapaian mereka. Penyediaan kemudahan dan infrastruktur dapat meningkatkan pencapaian dalam sesuatu kerja. Kerajaan hendaklah menyediakan tempat latihan, kemudahan dan infrastruktur khas untuk wanita untuk keselesaan mereka.
Infrastruktur dan kemudahan yang dihaskan oleh wanita boleh mengelakkan perlakuan seksual di antara lelaki dan perempuan. Persekitaran kerja yang selesa dapat meningkatkan produktiviti, motivasi dan kepuasan dalam pekerjaan. Kemudian, yang keenam adalah pembangunan wanita akan lebih berkesan jika nilai-nilai patriarki yang masih kekal dalam masyarakat Malaysia diganti dengan sikap baru yang memanfaatkan semua rakyat Malaysia maupun antarabangsa. Nilai-nilai dalam diri masyarakat hendaklah diubah kepada pemikiran baru tentang wanita dalam perkembangan mengikut arus kemodenan. Sebagai contoh, wanita tidak seharusnya menjadi ketua kerana mereka menganggap wanita tidak ada kekuatan untuk menanggung beban dan membuat keputusan ketika di saat genting. Namun, pada era globalisasi ketika ini, sudah ramai usahawan-usahawan dan ahli-ahli politik yang mampu menjadi ketua dan mengetuai pekerja dan orang bawahan mereka dengan baik. Akhir sekali, yang ketujuh, mendidik generasi yang prihatin terhadap keperluan jantina yang agak berlainan dari aspek biological dan fizikal tetapi serupa dari aspek mental dan kognitif. Sokongan daripada masyarakat dalam pelbagai lapisan, tua dan muda, serta lelaki dan wanita amat penting dalam perkembangan mental dan fizikal seseorang. Kita bertanggungjawab untuk melahirkan individu dan masyarakat yang prihatin kepada golongan yang perlu dilindungi seperti kanak-kanak, orang tua dan wanita. Membezakan antara lelaki dan perempuan juga perlu dielakkan agar masyarakat dan generasi yang akan datang boleh bersikap adil tanpa mengira jantina. Kemajuan dan kejayaan negara adalah berteraskan keilmuan yang tinggi, akhlak yang mulia dan diri yang sejahtera. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, faktor utama feminisme wujud adalah untuk memperjuangkan hak sama rata antara lelaki dan perempuan. Hal ini demikian kerana kaum lelaki sering diketengahkan dalam pelbagai hal. Sebagai contoh, majoriti pemegang jawatan di dalam sebuah ahli lembaga korporat atau institusi adalah dari kaum lelaki. Bukan itu sahaja, kaum wanita harus diberi hak bersuara. Kita harus memberi ruang dan peluang untuk kaum wanita menyuarakan pendapat dan idea mereka. Bagaimanapun, perkara ini harus dipupuk sejak dari kecil. Oleh itu, semua pihak harus mengganding bahu agar perkara ini dapat dielakkan. Sekian, terima kasih.